أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada pihak Masjid Bukhari kerana meneruskan pengajian kita dalam kitab hadis 40 Imam An-Nawawi. Semoga pihak masjid diberikan kebaikan, rahmat dan kasih sayang daripada Allah dan meneruskan program-program baik bagi masyarakat mendapat manfaat, insya-Allah. Amin. Seterusnya yang saya muliakan, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib, cikgu-cikgu, pensyarah-pensyarah yang ada dalam majlis hari ini. Yang bersangka baik dengan saya, ada salah silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya yang saya muliakan, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak sekalian, mudah-mudahan malam Jumaat ini Allah kira sebagai salah satu ibadah yang istiqamah kita buat, iaitu pengajian bulanan kitab hadis. Tak ada lain melainkan sebab kita sayang Allah, sayang Rasulullah. Dua ni saja. Sama-sama malam ni kita akan sambung pengajian selepas hampir 2 bulan.
hampir. Dia tak masuk 2 bulan. Sebulan Ramadan, lepas tu had ni lah. Kita nak mengaji balik dah. Jadi hampir 2 bulan tak ada kelas pengajian, maknanya hampir 60 hari. Dan saya yakin tuan-tuan dan saya pun banyak dah lupa. Ingat-ingat lupa lah. Jadi hari ini kita sambung hadis yang ke-7. Hari ini hadis yang ke-7. Betul ke? Hadut tanda ni. Ke dah langkau. Hadis yang ke-7 ke 6? 6 al-halalul bayyinun baca dah. Wal haramun bayyinun. Tak baca lagi? Baca dah. Baca dah. Sebelum puasa. Al-halalul bayyinun wa haramun bayyinun baca dah. Hari ini hadis yang ke-7. Betul? Okay. Jadi marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita dengan kita membaca surah Al-Fatihah dan niatkan segala ibadah-ibadah yang baik yang kita buat malam ni. Banyak duduk masjid, mai rumah Allah, i'tikaf, menghidupkan malam, tunggu waktu salat Isya, berhimpun orang-orang soleh, baca hadis Nabi, dengar ayat Quran, menuntut ilmu, menghormati antara satu dengan yang lain, mendengar kalam-kalam baik, mengaminkan bacaan, mendoakan orang Islam yang lain. Tangtu saja dah ada 13 amal soleh. Malam ni, malam Jumaat kita buat amal-amal. Jadi niatkan semua amal soleh kita tadi itu dan surah Al-Fatihah yang kita baca, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khusus kepada ahli qaryah Masjid Bukhari dan kepada sekalian umat Islam penduduk di negeri Pulau Pinang dan amnya di seluruh Malaysia dan seluruh dunia dan semua yang menonton kita. Dan niatkan juga supaya Allah jaga kesihatan kita, pelihara kehidupan kita, jaga anak-anak zuriat keturunan kita berkat menyebut nama Nabi dan hadis Nabi, dan niatkan supaya negara kita aman, pemimpin kita soleh, dan berikan keadaan yang baik-baik untuk kita. Yang mana kerja, Allah mudahkan kerja. Yang mana belajar, Allah mudahkan belajar. Yang mana mengapai, Allah bagi mudah menghafal. Yang mana nak periksa, Allah bagi mudah nak jawab. Yang mana yang hidup dan menjaga keluarga dimudahkan urusan. Dengan yang demikian itu rahsia surah Al-Fatihah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau hadis 40 Imam An-Nawawi yang dikenali dengan Arba'in An-Nawawiyah. Yang mana pegang kitab jaga jangan tak masuk lagi, tak masuk lagi. Orang nak baca selawat siap-siap awal-awal. Boleh. Jom, mari kita baca selawat siap-siap. Terima kasih. Ingat, mari kita baca selawat dulu. Nak baca hadis tak baca selawat tak kenal lah. Betul lah tu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Malam Jumaat bagi kuat sikit selawat. Salatullahi salamullah ala taha rasulil salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salam ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah ya Allah semua salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, siapa kata ulama, siapa yang berselawat bersungguh-sungguh dalam satu hadis Nabi kata man syarafa lana, siapa yang gembira dengan kami gembira dengan dia. Siapa selawat kuat-kuat, sonok-sonok, senyum-senyum, happy-happy, Nabi pun suka juga sebut nama dia. Tu hadisnya Nabi sebut. Siapa sonok sebut Nabi, Nabi pun sonok ingat dekat dia. Okey.
So kata pengarang kitab hadis 40 Arba'in An-Nawawiyah, qala musannifu rahimahullahu ta'ala, Imam An-Nawawi semoga Allah mencucuri rahmat dan barakah ke atas ruh Imam An-Nawawi dan juga segala ilmunya. Al-hadithu sabi'u, hadis yang ketujuh. An Tamim Dari radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah thalathan. Maknanya ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihatu. Qulna liman ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiyyu, kata Nabi, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim, rawahul Muslim atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketujuh. Abang tiap-tiap bulan mai ikut. Last kali tarikh berapa hari bulan? Hadis yang kelima. Bulan 2 ke bulan 3? Bulan 3. Patut hari ini hadis yang ke-6. Betul? Boleh. Hadis ke-6 ke hadis ke-7 nak baca? Baca hadis 6. Al-hadithus sadisu, dia tak seronok langkau. Kita baca elok-elok. Al-hadithus sadisu, hadis yang ke-6. An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Dalam tu ditulis apa? Radhiyallahu anhuma. Betul? Maknanya dua-dua. Nu'man sahabat Nabi, Bashir pun sahabat Nabi. Qala, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya qalb. Ala wa hiyal qalbu. Rawahul Bukhari wal Muslim muttafaqun alaih atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khair. Okay, itu hadisnya. Jom. Hadis yang ke-6. Okay. Disebabkan sebulan setengah kita tak ngaji, ulang sikit. Hadis yang pertama, Imam An-Nawawi bawa mai tentang hadis yang berkaitan niat. So checklist kita, semua apa betul niat, saya apa betul niat, tuan-tuan apa betul niat. Niat baik banyak-banyak malam ni. Tajuk halal dan haram ni banyak niat baik. Apa saja tuan-tuan terlintas, semuanya niat. Wih, benar ni bagus, aku niat kalau aku boleh buat nanti.
Niat, semua niat baik dibalas satu pahala. Buat yang tu nanti dalam hadis yang ke-30 lebih nanti kita bincang. Niat baik satu, buat 10. Niat jahat tak ada apa, buat dapat satu. Jadi niat baik banyak boleh dapat satu bagi banyak. Hadis yang kedua, malam ni kita niat aku mengaji kerana Allah, aku menuntut ilmu untuk hilangkan kejahilan diri, dan aku mengaji adalah untuk mengajak kepada orang lain. Niat tu ambil daripada mana? 3 niat ni ambil daripada mana? Niat ni kita ambil daripada kitab yang dikarang oleh Tok Guru kita, nama kitab Ta'limul Muta'allim, nama kitab dalam bahasa Melayu Pelita Penuntut. Niat mengaji ilmu ada 3. Yang ni saya tak akan lupa sampai bila-bila. Pasal inilah tajuk pertama saya ceramah sebelum saya famous dekat negeri Selangor. Mula sekali saya ceramah tajuk ni. Hadis ni mula sekali saya ceramah masa jadi bidan tajud di Masjid An-Nur, Surau An-Nur, arwah Tuan Guru Datuk Arundin yang surau. Malam tu patut Tuan Guru ceramah, Tuan Guru pergi umrah, diganti oleh Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Last minute Datuk Ismail Kamus darah tinggi naik, tak boleh mai. Pengurusi cari ustaz tak ada. Dia tengok saya, dia tala terus kat saya. Saya tak tahu apa, baru seminggu lebih duduk kat Selangor. Baru sampai Selangor seminggu lebih, baru nak pergi duduk mengaji balik dengan Tuan Guru. Masa tu ada dekat 500-600 orang dalam surau An-Nur masa tu. Duduk dekat pengurusi dia tengok. Dia kata, tuan-tuan, ada ustaz muda boleh ganti, Ustaz Don. Dia panggil terus mai. Ketak lalu tu, duduk kat kursi tu. Tajuk ni saya buh dulu first. Saya tak akan lupa dengan tajuk ni. Dalam 3 niat. Yang pertama, niat kerana Allah. Mengaji ilmu mesti kerana Allah. Jangan niat selain daripada tu. Apapun niat kerana Allah. Dapat tak dapat cerita lain, faham tak faham cerita lain. Buh dulu niat kerana Allah. Tak faham kemudian cerita, faham rezeki. Yang kedua, niat untuk menghilangkan jahil kita. Mai duduk mengaji jangan lawan Tok Guru. Jangan niat nak tengok tang mana salah orang. Jangan niat nak cari tang mana tak kena, awak aku saja yang mai. Jangan mai macam tu. Ingat, dalam satu peristiwa ada seorang lelaki nama dia Zul Khuwaisirah. Zul Al-Khuwaisirah. Zul Khuwaisirah ini, dia ada 2 orang nama dalam peristiwa ni. Satu Zul As-Sudayyah, satu lagi Zul Khuwaisirah. Saya tak mau cerita Zul As-Sudayyah, saya nak cerita Zul Khuwaisirah. Zul Khuwaisirah ni dia masuk dalam Masjid Nabawi, bukan Masjid Bukhari. Ni zaman Nabi hidup. Dia beribadah sambil menangis. Janggut tak pernah kering. Maknanya jenis geng-geng set-set jambang kilo memang ni. Jenis jambang geng-geng janggut tak pernah kering. Bayang janggut berkilo tak pernah kering. Ayo menangis. Ibadah. Sahabat Nabi semua dalam masjid tu kenal dia. Orang kuat ibadah. Suatu hari dia pahamak kat Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu tak kata ada satu orang kira A1-nya ibadah. Nabi kata, siapa dia? Tunjuk kat aku. Depa kata dia ni A1-nya ibadah kira out meter kata, kira terror bahasa kita kata. Menangis tiap-tiap malam tak berhenti. Janggut tak pernah kering, basah, nangis. Jadi Nabi kata, nanti kalau dia main hampa tunjuk kat aku. Suatu hari
Zulkhuwaisirah tu masuk. Bila dia masuk, sahabat kata, Nabi, tu. Dia tu. Hak kami cerita hari tu, ingat tak? Hak kami kata kira ibadah teror. Dia tu. Nabi tengok ke dia. Nabi kata, aku tak nampak. Melainkan aku nampak ada tamparan syaitan pada wajah dia. Hampa pergi tanya Ustaz ke dia, betul ke masa dia masuk tak sah? Tengok elok-elok. Betul ke masa dia masuk tak sah? Dia rasa dia yang paling bagus sekali dalam masjid ni. Masjid Nabawi tu, dengan sahabat tu, Nabi tu ada kat depan. Dia masuk dalam keadaan dia act. Ini saya pesan siap-siap. Kita nampak niat ni kecil. Imam Nawawi orang alim, hafal hadis beratus ribu. Hadis nombor 1 yang dia letak daripada beratus ribu hadis, nombor 1 niat. Dia buat tu dulu. Pasal hak inilah penentu segala 39 hadis yang nak mai ke depan. Kalau bahasa kita, niat pergi sekolah tu akan menentukan cik pergi sekolah daripada pukul 7.30 pagi sampai pukul 1 tengah hari lagi nak jadi apa. Hak masa langkah kaki kanan masuk kelas yang pertama tu akan menentukan sampai pukul 1 jadi apa saat lagi. Kita hak bekerja, niat kita pergi kerja tu daripada keluar rumah tu, dia akan tentukan jadi apa dekat kita sampai balik saat lagi. Seolah-olah kata ulama dalam kitab, 1/3 kita punya hidup tentu atas niat ni. Jadi lu ke mana? Melencong aja, pergi. Nabi kata, apa pergi tanya Ustaz kat dia? Dia masuk tak sat, dia masa dia masuk tu, dia punya hati berasa, dalam ni kerasa aku paling bagus. Sahabat pergi tanya dekat dia. Sahabat pergi tanya dekat dia. Ni, betul kata Nabi minta kami mai tanya hang, bukan kami saja-saja nak tanya hang. Ni Nabi yang suruh kami mai tanya hang. Betul ke masa hang masuk tak sat hang rasa hang yang paling bagus dalam ni? Dia dah dengar sahabat abang kata kami mai tanya kat hang pasal Nabi suruh tanya hang. Dia dengar sahabat cakap lagu tu. Dia boleh jawab. Betul? Oi, punya patutnya kalau kita lah, kita masuk, patutnya kita punya perangai lah. Ni yang mak bapak kita duk ajak kita. Kita masuk tu katalah kita duk act apa, duk rasa. Orang mamai, weh, tadi Tok Guru tanya, betul hang masuk ni hang duk riak, hang kata hang aja. Wih, hang jangan duk kata lagu tu. Tok Guru tahu ke? Kita akan rasa cemas. Wih, aku memang tadi masuk ada lagu tu, tapi jangan dengan lupa lagu tu. Astagfirullahalazim. Patut kita lagu tu. Ni dia dah. Sahabat pergi tanya dekat dia, dia kata ni Nabi suruh kami mai tanya kat hang. Betul ke masa hang masuk tak sat dalam masjid ni hang rasa hang paling bagus? Dia jawab, ya. Punya. Bila dia kata ya lagu tu, sahabat mai habaq kat Nabi. Nabi, betul dia kata dia lagu tu. Bila depa main report kat Nabi, apa dia buat? Dia mangkit, dia pergi ke tepi, dia pergi semayang. Bukan nak main minta maaf kat Nabi. Punya juah. Itu saya pesan siap-siap. Nabi tanya, kalau saya sambung Nabi kata apa? Siapa boleh pergi bunuh dia? Tu ayat Nabi, baca hadis. Pasal apa? Orang macam ni, dia menikah esok, zuriat-zuriat dia semua nanti perangai tak elok. Tu, niat tu punya awal. Jangan buat pasal. Dah lah menyombong dengan Nabi pula dah. Tak ada adab dengan Nabi. Jangan. Tuan-tuan, nombor 1, perkemah niat elok-elok. Nombor 2, hadis Imam Nawawi mai habaq mai kat kita. Apa dia? Hadis Imam Nawawi mai habaq kat kita. 4 benda penting dalam agama. Hadis malaikat Jibril mai duduk dengan Nabi. Pertama, rukun Islam.
Kedua, rukun iman. Rukun Islam 5. Syahadah, semayang, puasa, zakat, haji. Rukun iman. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada rasul, beriman pada hari kiamat, beriman pada qada qadar. Yang ketiga, akhlak. Dalam bahasa hadis, ihsan. Dalam bahasa kita, ilmu akhlak, tasawuf, supaya kita merendah diri. Apa dia? Ingat, kita buat ni seolah-olah macam kita nampak Allah. Tak reti tak apa. Kok mana pun Allah nampak kita. Itu. 4, tanda-tanda akhir zaman. Kena mengaji. Ni zaman duk pergi ke mana ni? Kena tahu. Hadis yang ketiga, Tok Guru ulang balik tonggak, bukan, bahasa kita panggil apa? Dia punya kunci mula dia rukun Islam. Hadis yang ketiga, ulang balik rukun Islam ada 5 supaya kita mengaji lebih lumat, ambil beringat. Kok mana pun hang tak kemah akidah, kalau ke mana baru nak perkemah, syariat jangan tinggal. Hang tak kenal banyak sangat. Kalau orang tanya Tuhan ni lagu mana, Allah aku tak boleh nak. Sifat 20 lagu mana, Allah tak reti. Tak apa, semayang jangan tinggal. Lama-lama Allah buka pintu hati, insya-Allah reti. Semayang jangan tinggal, puasa jangan tinggal. Ini sasa kata Tuhan pun tak reti, Nabi pun tak boleh nak urat, mayang pun tak mau. Tak, jangan. Kukuhkan yang hukum syariat. Lama-lama Allah buka pintu hati, insya-Allah nanti tahu. Selama mana duk semayang, duk sujud kat Tuhan, Allah bagi fahamnya. Hadis yang keempat, timbul dekat kita apa dia? Dah niat elok, jaga asas rukun Islam, jaga. Ni sesama kita jangan duk buat perangai tak ketahuan hala. Boleh jadi ada orang yang mula dia tak senonoh, hujung dia elok, dia mati masuk syurga. Boleh jadi hampa yang duk perangai senonoh, hujung-hujung duk buat perangai tak senonoh, mati masuk neraka. Jadi semua orang tahu sini adalah orang baik. Petua dia apa kata ulama? Semua wali Allah kecuali saya. Itu petua dia. Tuan-tuan tengok pula orang ni, tuan-tuan kata semua orang wali Allah kecuali saya. Kecuali saya, kecuali kita. Semua ni wali Allah kecuali kita. Boleh jadi kita tak tahu hidup mereka lagu mana. Siapa boleh bagi tahu kat saya dalam ni siapa yang tahu siapa punya zikir tiap-tiap malam? Tak boleh. Tak boleh. Semua ni boleh jadi wali-wali Allah kecuali saya. Berakhlak baik. Nombor 4. Hadis yang kelima berkaitan dengan apa? Bid'ah. Hak ni saya hurai panjang lebar. Jaga masjid, saya pesan siap-siap. Masjid tolong jangan rosakkan jemaah. Jangan panggil orang yang khilaf. Nak bina jemaah boleh main lagu ni bukan senang. Saya biasa witness depan mata kepala saya. Ketika tu saya tak famous lagi, 2008, 2009. Ada satu masjid, dia percaya dengan ilmu saya. Dia kata, Ustaz mai ajak kuliah subuh. Saya kata, saya ni tak reti sangat. Dia kata, tak apa Ustaz, bacalah kitab mana Ustaz reti. Saya kata, tak apa, bidang saya Quran, saya mengajak tafsir. Kuliah subuh hari Sabtu atau hari Ahad, boleh tumbang sekok kambing nak habaq punya ramai main mengaji. Tahu-tahu dia pergi jemput orang yang tak ketahuan hala. Sampai yang terakhir sekali saya dengar tentang masjid tu, subuh pun tak ada imam. Itu saya pesan tuan-tuan. Saya pesan, masjid tolong, kita ada amanah untuk jaga jemaah. Jangan rosakkan jemaah, panggil orang yang tak ketahuan hala. Berlaku khilaf dalam masyarakat, pincang semua yang kita mengaji, rugi. Esok yang buat tu, yang bagi cadang tu, berjawablah depan Tuhan esok. Jawablah. Jangan kata saya tak tahu. Tak tahu apa, zaman lah tekan ujung jari je dah. Jangan duk buat beralasan saya tak tahu. Jangan duk kata lagu tu. Sebelum nak jemput ada mesyuarat. Sebelum nak panggil boleh tanya orang. Banyak benda jabatan agama ada setiap negeri boleh rujuk. Jangan panggil orang yang tak ketahuan hala. Kita sayang anak negeri kita, jaga depa elok-elok, bagi ilmu betul. Islam senang, clear. Ni tajuk hari ni, al halalul bayyinun wa haramun bayyinun.
Wa bainahuma amrun mutasyabih. Sekali lagi kita baca, dia kata apa? Siapa yang duk syok sangat sembang pasal khilaf, dia akan jatuh nanti masuk dalam bab yang haram. Baca hadis ni. Duk syok sangat duk sembang benda ni, yang ni, banyak pendapat ulama, hang tengoklah sekali lagi semayang pun dak. Bukan kita, jom naik tak apa, mai kita mengaji, mai kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hadis yang ke-6. Anin Nu'man ibn Bashir. Sayyidina Nu'man bin Bashir ni adalah salah seorang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis banyak juga. Beliau kata, sami'tu, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mai yaqulu, habaq kat kami, bersabda. Apa Nabi kata? Innal halala bayyinun. Halal jelas. Jelas sejelas-jelasnya. Saya ulang sekali lagi. Halal jelas. Wa innal harama bayyinun. Haram jelas. Jelas sejelas-jelasnya. Nak tahu apa? Benda yang haram, clear Allah habaq dekat dalam Quran. Jangan makan sembelihan yang tak sebut nama Allah, kan jelas. Jangan makan bangkai, jangan darah, jangan makan khinzir. Dalam hadis hurai pula, jangan makan binatang yang makan dengan kuku dia, dengan yang ni. Jangan makan binatang yang duduk di sini, ada dua alam. Penuh hadis Nabi cerita, clear. Tak ada yang macam ni binatang apa ni, tak tahulah, tak ada. Jelas. Jangan ambil riba. Riba ni lagu ni, buat lagu ni nama dia riba. Jual beli clear lagu ni. Jangan ambil rasuah, clear. Tak ada apa yang selindung. Haram clear, tak ada apa yang selindung. Sambung. Wa bainahuma, yang ni kacau. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Di antara halal yang jelas dengan haram jelas, dia ada yang duduk tengah-tengah, nama dia mutasyabihat, confused, ambiguous. Dia nak kata halal nampak macam haram, nak kata haram nampak macam halal. Tak tahu yang ni, dia confused. Tenang. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Bukan saya nak dengar elok-elok. Nabi duk urai ciri-ciri dia. Tak ramai orang yang akan tahu benda syubhat ni apa dia. Maknanya dalam ni mungkin 3-4 orang aja yang boleh beza dia. Kita orang yang biasa ni tak akan boleh nak beza dia, susah. Famanittaqa syubhat. Tapi ingat, siapa yang berjaga-jaga dengan benda syubhat, bukannya haram, yang syubhat yang tengah-tengah yang kita tak tahu ni, Nabi kata faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka dia telah menjaga agama dia. Betul dalam tu dia tulis logo tu. Dia telah menjaga agama dia. Oh, rupa-rupanya benda yang mutasyabihat ni, yang confusing ni, yang ni yang sebenarnya nak test kita. Tara mana boleh jaga? Siapa boleh jaga yang tu, dia pasti jaga agama dia dan juga benda yang berkaitan dengan kehidupan dia. Wa man waqa'a, ini dia. Dan siapa yang syuk sangat duk berjalan fi syubhat, suka duk main dalam syubhat tadi tu, duk belegar dalam tengah-tengah tu, duk main banyak dalam tu, waqa'a fil haram, dia akan berjalan dalam yang haram. Pasti Nabi yang sebut. Pasti Nabi yang sebut. Siapa duk suka duk main dengan benda yang di antara baina-baina ni, duk sembang pun benda-benda lagu tu, benda yang tak tahu A ke B ke, duk duduk atas pagar, dia tak ada pendirian dia, jenis lagu ni, jangan takut, lama-lama dia akan jatuh belah yang tak elok juga. Nabi janji.
Pasal itu dalam Islam clear. Suka Allah dengan Rasulullah atau tidak. Itu je. Hang suka clear. Ahli sunnah kah? Tak. Saya ni kira jenis lagu ni lama-lama mesti melencong. Mestinya. Sebab apa? Tuan-tuan tengok saya. Tengok saya elok-elok. Kita tak bincang tajuk halal haram dalam. Saya bukan ejen halal. Adik saya ejen halal. Kalau nak panggil tajuk dia, boleh panggil dia bercakap. Mereka memang duk audit halal, duk bagi sertifikat halal. Adik saya, Don Luqman nama dia. Dia memang certified halal dia. Dia boleh sembang. Oh, dia sembang syok. Saya pun tak kerti nak mula kepala ekor ke mana. Saya telefon dia masa PKP. Saya kata dia, Man, cerita sikit kat abang pasal kuarantin. Dari mana kita nak kerti? Mereka budak sains, kita tak kerti. Man, cerita sikit kat abang pasal kuarantin ni. Sebab saat lagi saya nak bercakap dalam televisyen. Dia cerita kat saya. Saya kalau dalam keluarga baca hadis 40, keluarga belah ayah saya, keluarga belah mak saya, hadis ke-6 ni dia yang hurai. Saya tak boleh hurai, saya tak kerti. Saya kata dia, Man, hurai sikit kat abang tak kerti. Ni hadis 40 apa halal haram. Dia simple lah dia bagi. Dia kata apa? Kok mana pun nak tengok baik ke tak baik ke, kuarantin ni satu benda yang boleh dikatakan bagus, dia kata. Katakan dia pasal kalau sekok lembu, dia bagi geng-geng halal ni dia cakap lembu, dia bagi contoh. Kalau sekok lembu minum ayak minuman dia, yang orang tuang dalam ayak dia tu ada arak, lembu tu kita tak boleh sembelih dia sebab dia makan benda haram. Tapi kalau dikuarantinkan dia selama 40 hari, kita boleh sembelih dia, makan dia balik. Seolah-olah proses kuarantin boleh membersihkan dalaman kita. Sebab tu geng-geng sufi, geng-geng wali-wali Allah ni, mereka kuarantin diri mereka banyak untuk bersihkan jiwa raga mereka. Tu dari segi sains ada dia punya kebenaran dia. Lembu tadi kuarantin dia, duduk seorang dia, makan yang elok apa selama 40 hari. Lepas tu kita boleh sembelih dia untuk makan balik dia. Dari segi hukum hakam halal dia untuk kita makan. Loh. Kita macam sempoi juga tajuk ni. Dia dengan Ustaz Amri, depa geng dengan Ustaz Amri yang dalam RTM selalu duduk cerita pasal halal. Ustaz Amri ni dia punya panggilan nama dia, orang panggil dia Ustaz Babi. Bukan maki dia, bukan. Sebab dia terror bab babi. Orang panggil dia, hang panggil siapa ni? Ustaz Babi. Dia kata hampa panggil nama aku. Tapi dia terror. Jenis orang kata apa? Macam kita lah. Tuan-tuan biasa tengok tak geng-geng hak belah lembu, hak jaga lembu mah. Dia yang belah kambing. Dia pi kandang kambing, dia boleh tengok kambing tu jenis, oi, jatuh hati tu. Dia boleh kata, boleh bunyi lagu tu, tengok kambing, lawa lah. Kita tengok kambing serupa, semua tak mandi lah. Dia tengok kambing tu, dia boleh, lawanya kambing ni. Kita nak tengok kambing lawa pun tak tahu tak mana. Ni jenis set-set lagu ni. Mereka tengok produk pun. Ni macam kulit babi dia boleh tahu. Tengok, kita pegang pun boleh tahu ni. Dia jenis set-set macam ni, dia pun mantina. Sebab ni kita tak sembang banyak dah. Saya dah habaq dah, saya tak pandai. Tapi saya nak bawa tuan-tuan kepada bahagian yang ada dalam perbincangan ni. Jangan takut. Tuan-tuan tengok saya elok-elok. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara halal dan haram ada satu perkara, nama dia benda syubhat. Tak akan ada ramai orang yang tahu. Ayat dia maknanya semua orang tak akan tahu. Yang tahu dia 2-3 orang.
Siapa yang jaga diri dia, jangan duduk sangat dengan benda-benda yang pelik-pelik ni, dia akan jaga agama dia. Jangan takut. Siapa yang duk syok sangat, duk main benda-benda lagu ni, lama-lama dia akan jatuh ke haram. Dia tak akan jatuh ke halal, dia akan jatuh ke haram. Bukan saya kata, Nabi habaq. Kita akan rasa macam, pasal apa jadi lagu tu? Tuan-tuan tengok saya abang. Otak kita, dia hanya akan fokus pada benda yang jelas. Kalau benda yang tak jelas, otak kita akan malas untuk fikir. Contoh, tuan-tuan tengok saya. Kalau tuan-tuan duduk, tuan-tuan kata, aku nak sembahyang duha 2 rakaat. Jangan takut, tuan-tuan boleh bangun sembahyang. Tapi kalau tuan-tuan kata, buat berapa rakaat? 2 ke 4. Yakinlah sampai sudah tak sembahyang terus. Bukti tarawih 20 ke 8. Duk main 28, dia tak sembahyang terus. 20 pun tak, 8 pun tak. Sembang. Betul tak betul? Pasal apa? Tak jelas. Nak buat apa? Nak semayang ke tak? Tak jelas. Sama macam kita pergi sekolah. Pergi sekolah nak buat apa? Tak tahu. Pergi kosong, balik kosong. Mesti tak akan ada apa. Kosong. Pasal apa? Benda tak jelas. Otak kita tak akan boleh tangkap punya benda yang tak jelas. Sebab itu dalam kerja kita nak buat, contoh, siapa yang nak berniaga, jelaskan dulu nak apa. Ni hari ni kalau jual buku, nak jual berapa banyak? 10, 20. Perjelas elok-elok. Ada hari ni tengok takat mana boleh. Sampai sudah. Betul tak yang saya kata? Bukan saya kata, Nabi lah ajak kita. Nabi duk ajak kita. Sebab apa? Nabi tahu akan ada orang duk mai cerita kat kita benda yang kita sendiri tak tahu betul ke salah. Jenis bahasa macam ni. Tengok. Saya bukan nak cerita bagi tuan-tuan. Tak, saya nak abang benda betul. Tengok elok-elok. Contoh akidah. Tajuk kita halal haram makanan. Tapi saya dah abang, saya tak mahir. Jadi saya nak kaitkan macam mana cara pemikiran dia. Benda dia sama saja. Tengok. Contoh. Akidah. Ahli sunnah wal jamaah clear. Apa? La ilaha illallah. Mesti kena ada nafi, mesti kena ada isbat. Tak ada Tuhan, tak ada kecuali Allah. Allah ada satu. Allah pula laisa kamitslihi syai'un. Allah tak akan sama dengan mana-mana. Tak akan punya. Apa yang terlintas ke ayat apa kan ahli sunnah wal jamaah, akidah yang lurus Asy'ariyah Maturidiyah clear. Kat Malaysia Asy'ariyah aja. Asy'ariyah mesti clear. Apa dia? Tuhan tak akan sama, Allah tak akan sama dengan apa yang ada dalam pandangan kita dan pemikiran kita dan perbincangan kita. Tak ada. Dia kata contoh, Allah pencipta, kita yang dicipta. Telefon ciptaan. Manusia mencipta telefon. Adakah muka manusia petak macam telefon? Adakah mata manusia macam kamera telefon? Tak ada. Tak akan sama. Kalau manusia yang mencipta telefon pun tak sama dengan yang dia cipta, macam mana Tuhan yang cipta kita boleh sama? Clear? Jelas? Jadi jangan sembang langsung. Kuatkan volume telefon. Biasakah tuan-tuan guna bahasa sama cakap dengan kita? Ni abang, kuat sikit volume suara. Ada tak pakai logo tu? Tak ada, betul tak? Bahasa kita dengan benda yang dicipta, kita tak akan guna yang sama punya. Pasal apa ada setengah orang bila bincang bab Allah, dia apa akan kata Allah ada tangan, tapi tangan tak sama dengan kita. Macam mana otak kita nak clear? Boleh faham? Tuan-tuan faham maksud saya?
Allah duduk tapi tak duduk macam kita. Macam mana otak kita nak clear duk main lagu tu? Tuan-tuan boleh faham maksud saya? Sebab otak manusia dia tak akan tangkap ya benda yang samar-samar. Lama-lama jadi macam mana? Bungkui. Bila pegangan tak ada, apa tak ada, bungkui. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah dia jaga yang ni. Benda yang betul clear, benda yang salah clear. Tengah-tengah jangan main. Jangan duk main atas pagang. Lama-lama jatuh ke mana? Halal. Tak. Jatuh yang tak betul. Mestinya. Boleh faham? Tengok saya. Sebab itu dalam perbincangan hari ini orang bincang satu tajuk. Apa tajuk dia? Hari ini. Minta maaf tuan-tuan, saya sebut. Hari ini punya tajuk perbincangan. Kalau tuan-tuan nak dengar dia punya perbincangan, orang mula bincang pasal apa hari ini orang yang ni, saya ambil satu-satu contoh. Pasal apa budak pergi sekolah tapi tak mau belajar, nak kerja dan nak kaya. Dia tak mau belajar tapi dia nak kaya, dia nak senang. Pasal apa jadi lagu tu? Ambil pula orang yang kerja. Pasal apa orang yang mula meniaga hari ni esok nak kaya dah? Hamba tak reti ya. Hamba orang bincang. Pasal apa jadi lagu tu? Orang belajar ilmu. Hari ni masuk belajar, esok dah kira nak mengajar orang dah, kira nak bagi orang faham. Pasal apa jadi lagu tu? Orang bincang. Pasal apa zaman dulu geng Maidin kita, geng Habib kita, Habib Juel, geng Syekh Sayyid Mukhtar Bukhari, geng meniaga buat Pak Tam restoran. Pasal apa geng tu boleh steady, relax, naik pelan-pelan, berjaya sampai hari ni elok? Awak orang hak yang ada Allah tak boleh fikir lagu tu. Orang tanya soalan. Pasal apa jadi lagu tu? Apa masalah dia? Maka orang main dengan beberapa formula. Kesimpulan formula dia. Hari ini semua tajuk di peringkat mana pun, semua orang suka main duduk tengah-tengah. Dia panggil volatility. Benda yang tak tahu, boleh ke tak boleh ni? Okey ke tak okey? Hamba nak suruh buat ke tak? Bila jadi lagu tu, dia main perasaan uncertainty. Kira ni aku ni jadi apa? Islam ke tak Islam? Laki ke perempuan? Boleh faham? Ni laki ke perempuan? Buat apa ni? Nampak? Bila jadi lagu tu, apa berlaku? Orang duk syok duk buat lagu tu, duk bincang. Dia main kat sini. Apa dia? Complexity. Payah sangat Nampak? Tak ada benda senang. Hak tu yang ramai orang kena scam. Sedangkan Imam An-Nawawi susun kat kita satu hadis 600 ke 800 tahun sudah dia bagi tahu. Hadis yang ke-6 untuk kita belajar hidup. Niat dah elok, akidah pegangan clear, rukun Islam jaga, syariat semayang, puasa, zakat, haji, dah jaga dah hubungan sesama kita. Tinggal benda-benda bid'ah, jangan duk buat dengan depa-depa ni semua. Yang keenam apa dia? Otak kita make sure clear benda apa kita nak. Dia letak dah nombor 6. Makna kalau katalah kita baca hadis ni sehari satu, hari ke-6 kita dah ready dah dalam kehidupan kita. Aku nak jadi apa? Saya terpaksa ambil masa duduk habaq kat diri sendiri. Hang ustaz, hang bukan pelakon, hang bukan penyanyi. Walaupun benda tu orang kata suka, seronok, boleh famous, boleh tak. Hang ustaz.
Tu kena habaq kat diri sendiri. Hang ustaz. Clear. Hang ustaz. Tu. Soalan. Tengok elok-elok. Tuan-tuan siapa? Balik jawab. Balik nanti jawab soalan tu. Saya siapa? Bagi clear. Cikgu ke? Penyanyi ke? Dia tak ada betul salah. Siapa? Pemain bola ke? Siapa? Tak tahu. Habis tu kalau tak tahu, lagu mana yang nak esok pagi nak bangun nak buat apa? Clear. Siapa ajak? Nabi ajak kita. Sebab tu para sahabat dia boleh berhijrah dengan Nabi, tinggal semua benda pasal dia tahu apa dia buat. Dia tahu dia mau apa. Dia tak ada duk main sambut maulid ni bagus. Tapi kalau tak sambut pun tak apa. Macam apa kena buat lagu tu? Pasal apa kena ayat macam tu? Tak bolehkah kita kata kita sambut maulid, yang ni lah elok untuk kita? Pasal apa tak boleh kata lagu tu? Tuan-tuan, dia kalau tuan-tuan nak baca selawat mana pun okey. Tapi yang lagi bagus kalau tuan-tuan baca hak yang Nabi ajak lah. Pasal apa nak kena kata lagu tu? Kenapa tak boleh habaq kata tuan-tuan selawatlah mana pun semua betul? Kan senang. Tak betul tak saya dah cakap tu orang duk main ayat macam tu? Semua orang nak tunjuk konon-konon macam depa ni selamat. Semua orang nak main lagu tu. Hampa ikut kami selamat ni ustaz ni lagu mana ni kita kalau pakai serban ke apa ke, ni kira Rasulullah buat ke? Ni Rasulullah buat ke lagu ni? Dia macam ni, Rasulullah ada, tapi kalau kita tak buat dia lebih elok lah kalau kita buat tu okey. Pasal apa ayat macam tu? Tak bolehkah bagi clear dekat masyarakat, tuan-tuan yang ni Nabi buat? Senang. Ini zikir lepas semayang bolehkah? Dia macam ni, hadis Nabi ada, cuma ada benda lain lagi yang elok buat. Pasal apa nak kena pergi lagu tu? Kenapa tak boleh abang kata, tuan-tuan ada hadis Nabi zikir lepas semayang, tuan-tuan duduk zikir? Kan lebih elok untuk tarbiyah. Boleh nampak tak? Hai abang, duk syok main lagu tu, lama-lama mesti jatuh kat benda yang tak elok. Bila sudah tak buat. Sambung. Loh, ingatkan kita bincang tajuk tu tahun tu je. Tengok bawah dia tulis apa? Apa sambungan hadis tadi tu? Ala. Dia kata apa? Hadis yang ke-6. Dia kata ala. Ayo qal haram. Karra'i, seperti seorang pemimpin, seorang pengembala kambing, yar'a haula hima. Betul? Seperti membawa binatang ternak dia. Allah, habis masa dah. Sikitlah, habis sikit lagi, sikit. Boleh ya? Boleh tunggu sikit lagi? Sikit, habis sikit. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala kambing duk bawa gembala kambing dia di kawasan yang ada pagar lagu tu. Dia duk bawa. Yushiku ayyarta'a fih. Dia padang luas, tang tu tempat kebun orang. Dia duk bagi binatang ternak dia makan sampai ke situ. Lama-lama binatang dia mesti akan lompat makan ke sana punya. Tak boleh kat wai punya. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bagi setiap raja itu ada tegahan sempadannya. Wa ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah bahawa Allah punya sempadan benda yang haram. So kalau Allah letak sempadan sana haram, tepi itu benda syubhat, hak sini duk ada luah. Pasal apa tak mau main padang di sini? Assalamualaikum. Topik perbincangan kita hari ini, adakah para habaib ini betul keturunan Nabi? Pasal apa nak bincang tajuk ujung tu?
Tuan-tuan boleh faham tak maksud saya? Punya banyak tajuk lain yang membawa kepada pembangunan ummah. Nampak? Ini saya beritahu tuan-tuan ni. Saya beritahu tuan-tuan. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Pada diri semua orang ada seketui darah. Idza salaha salaha jasad. Idza salahat salaha jasadu kulluh. Kalau baik dia, baik semua. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Rosak dia, rosak semua. Ala wahya qalb. Ketahuilah benda tu nama dia apa? Nabi kata sudur. Bukan sudur, dada. Apa Nabi sebut? Dah. Nabi sebut perkataan apa? Nabi sebut apa dia? Ala wahyal qalb. Benda yang boleh berbolak-balik. Dalam diri kamu ada seketui darah. Dia ni kalau baik dia baik semua badan. Kalau buruk dia buruk semua. Nama dia qalb. Qalbun tu apa dia? Qalb. Hukum iqlab. Bertemu mim mati, nun mati bertemu dengan huruf ba. Bila baca jadi macam mana? Mimba. Tak tutup mulut tu, tutup ke buka? Sebab tu nama dia iqlab. Boleh pi tang nu, boleh pi tang ni. Dia jadi tak tahu. Sebab apa? Qalbun, benda yang boleh bolak-balik. Mimba pun boleh, mimba pun boleh. Tu nama dia iqlab. Mai daripada kata root word qalb, hati. Apa dia? Berbolak-balik. Hati kita kan sat-sat lagu tu. Ni patah balik bincang, naik atas balik. Jangan duk main dengan benda yang duduk antara tengah-tengah. Pasal apa? Hampa duk syok main lagu tu, hati hampa nanti jadi tak kena. Hati ni kalau dia elok, dia akan elok semua. Kalau dia buruk, dia akan buruk semua. Lah ni hampa duk bincang apa? Duk bagi hati hampa berbolak-balik. Dah lah dia berbolak-balik, duk bagi dia berbolak-balik. Sampai bila nak jadi elok? Nampak ada ayat dia? Tuan-tuan tengok elok-elok. Ayat. Pen ni lurus. Tuan-tuan ambil pen ni, tuan-tuan celup dalam ayat. Saya yakin mata tuan-tuan akan nampak pen tu herat. Saya tak celup lagi ayat minum baziak pula saya lagi ambil ayat. Tapi itu tak apalah. Soalan. Tuan-tuan tahu ni lurus. Tuan-tuan tengok sekarang lurus. Hati tuan-tuan kata dia lurus. Pasal apa bila dia masuk dalam ayat kita kata dia herat? Mata kita tak boleh perbetul bagi nampak dia lurus. Dalam keadaan mata kita macam tu, kita duk syok lagi, duk main bagi mata kita jadi kabur lagi. Tuan-tuan boleh faham maksud saya? Nampak? Sebab tu kena jaga-jaga. Jangan duk buat kacau. Jangan bagi hati kita penat. Islam bagi kita sonok jalan lurus elok. Jangan bagi dia penat. Bila dia penat, tuan-tuan tak boleh fikir untuk keluarga, memajukan keluarga. Ni tajuk yang saya bawa semalam dekat Matang Sintuk. Saya bagi sikit je soalan. Tengok ah. Di kalangan kita ada yang keluarga B40. Kita yang B40 hantar anak pergi universiti untuk belajar. Mereka keluar kerja, balik masih dalam golongan B40. Pasal apa jadi lagu tu? Betul tak? Mak bapak teruk kerja. Tak apalah, B40 pun tak apa. Aku bagi anak aku pergi mana apa, ada loan ke apa ke, buatlah. Nanti mereka besar esok mereka kerja, selamat. Mereka kerja. Tapi masih lagi dalam B40. Apa berlaku ni? Nampak? Sebab kita duk main hati kita, duk main benda yang confuse banyak. Benda yang kita kena fokus untuk bina keluarga, jaga keluarga, bawa keluarga ke masa depan yang elok. Benda tu semua akan terabai. Wallahualam. Boleh kata apa tu? Sekian. Boleh ya no? Habis dekat tu. Nampak muka semua fikir banyak. Apa? Hadis ini 600 tahun dah, 800 tahun dah. Kita yang baru jumpa.
Tu baru duk buat kerat muka lagu tu. Dah Nabi tinggal dekat kita benda yang untuk masa depan yang clear. Nabi tak pernah tinggal kita benda yang membuatkan kita gagal. Sejarah membuktikan siapa yang ikut Nabi, ikut cakap Nabi, ikut yang ditulis oleh ulama, pasti clear masa depan dia cerah. Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, semua ulama-ulama yang lain, semua kejayaan-kejayaan para apa kita panggil pemikir-pemikir Islam, dia panggil apa, scholars dalam bahasa Melayu apa? Tokoh-tokoh. Siapa yang ikut rentak macam ni, yang tak main benda pelik-pelik ni, insya-Allah jalannya mesti lurus. Maka sebagai kesimpulan pada malam ni, saya tahu kesimpulan saya tak tepat. Kesimpulan saya tak tepat sebab saya tak bincang dengan tuan-tuan macam mana nak kenal makanan yang halal. Benda apa lagi yang halal dalam hidup. Saya tahu tu kelemahan saya. Saya mengaku daripada awal. Cuma saya bawa perbincangan ini kepada satu lagi sudut yang tak lari perbincangan dia daripada makanan semata-mata. Kerana ada banyak benda yang halal dan haram lain lagi yang boleh jelas dalam pemikiran kita. Maka saya bawa tuan-tuan kesimpulan hujung seolah-olah nak kata macam ni. Apa dia? Ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak sekalian, boleh dah untuk seketika jom kita ikut apa yang ulama tulis dan tokoh-tokoh tulis. Kita ikut mereka. Cuba ikut. Imam Syafi'i ajak kita cara semayang betul, jom semayang elok-elok. Tahiyat akhir duduk elok-elok bersimpuh betul-betul. Jangan duk buat kata betul juga duduk ni, bukanlah duduk ni boleh duduk herat apa semua, tak semestinya janji semayang sah. Boleh tak jangan bincang macam tu. Dia bagi hati kita tak syok. Imam Syafi'i seorang yang alim yang soleh, dia tulis, dia hafal ratus ribu hadis. Dia tulis dekat kita daripada ratus ribu hadis tu, dia susun cara Nabi semayang dekat kita. Jom kita ikut yang tu. Cuba. Bila takbir betul-betul. Letak tangan betul-betul. Rukuk, buka tangan, cengkam elok-elok. Sujud, tangan lurus betul-betul. Jom kita ikut sah. Tinggal hak yang kata ni boleh janji sah aja. Boleh tak kita tinggal yang tu? Jangan buat macam tu. Kita ikut apa yang ulama sebut. Jom kita yang mana meniaga. Banyak buku-buku di pasaran yang cerita tentang perniagaan yang betul. Boleh tak kita tinggal saat yang orang duk buat meniaga, cara duk buat iklan pelik-pelik, duk buat. Boleh tak kita tinggal saat itu, kita ikut yang betul dah ada dalam buku yang orang karang dekat kita. Orang tolong peturun ilmu kat kita. Untuk yang belajar pula, anak-anak ni semua yang mana pergi duk universiti apa semua, boleh tak jom kita tinggal saat benda yang orang kata kita boleh buat semua benda. Boleh tak kita tinggal saat kita ambil betul-betul apa yang pelajar kena buat sistem satu persatu. Jaga semayang dia, doa pada ibu bapa dia, luangkan masa dengan buku, dengan ilmu. Siapa yang bekerja yang dengan government, boleh tak kita tinggal saat yang mengatakan kata government daripada 8 sampai pukul 6 kita buat lagu ni, lepas tu nanti boleh buat kerja lain masing-masing. Okey, boleh, tak ada masalah. Boleh tak hold sekejap, clearkan kita dengan keluarga dulu, semayang berjemaah kita. Boleh tak kita try sat. Jangan bagi serabut banyak sangat, mata dah lah kabur. Gula dengan garam pun nampak macam sama. Hati bagi serabut lagi. Kuliah YouTube dengar yang pelik-pelik. Allah, penat. Boleh tak kita tinggal Ustaz? Halal jelas, haram jelas. Ahli sunnah jelas, yang bukan ahli sunnah pun jelas. Ambil yang elok-elok. Jom Ustaz. InsyaAllah Allah jaga kita. Allah mesti jaga kita. Sekali kita berjalan, Allah berlari main kat kita. Sekali kita sejengkai kita main, sedepa Allah main kat kita. Kita main dengan Allah dosa sebanyak buih di lautan. Allah main kat kita pengampunan seluas langit. Lautan duduk kat bumi, pengampunan langit yang tak ada pertepi.
Cuba kita try Ustaz. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi kehidupan yang baik untuk kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ampun maaf daripada saya, salah silap, teguran boleh bagi yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.